Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Cikgu harap kamu dalam keadaan yang sihat walafiat. Semoga cikgu doakan semoga kamu dan keluarga kamu bebas daripada COVID-19. Amin. Okey. So, hari ini kita akan teruskan masih lagi dalam tajuk yang sama iaitu asas pengaturcaraan. Tetapi kita dah masuk dah bahagian yang ketiga. Pecahan celik dah masuk bahagian ketiga dah. Okey. So, minggu lepas kita dah belajar pada bahagian 2 kita dah belajar macam mana nak tulis sudokod, macam mana kita nak kenal pasti sama ada itu sudokod, carta alih dan juga algoritma. Okey, 3 benda tu. Algoritma, carta alih dan juga sudokod. Cikgu harap kamu tak lupalah apa yang cikgu ajar minggu lepas. Okey. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk tetapan dulu. Okey, tetapan untuk kali ini, standard kandungan dia adalah 61 asas pengaturcaraan, masih sama. Standard pembelajaran iaitu 61.3 menulis sudokod dan melukis carta alih struktur jujukan dalam situasi yang ringkas. Dan 61.4 menghurai satu masalah menggunakan sudokod dan juga carta alih. Untuk hasil pembelajaran pula, kamu dapat menghasilkan penulisan sudokod dan melukis carta alih dalam struktur jujukan mengikut situasi ringkas. Jadi, minggu lepas kita dah buat macam mana nak tulis sudokod kan? Okey, hari ini kita sambung balik tapi cikgu nak ajar kamu macam mana kamu nak lukis carta alih. Okey? Dan yang kedua adalah kamu dapat menyatakan sudokod dan carta alih berdasarkan satu masalah atau situasi. Inilah benda baru yang kamu akan belajar minggu ini. Macam mana kamu nak nyatakan, kamu tengok masalah, lepas tu kamu nak buat sudokod dan juga carta alih. Okey, jom. Pertama sekali, cikgu akan terangkan kepada kamu macam mana nak tulis carta alih. Tulis dengan lukislah sekali. Okey, carta alih ni. Macam cikgu cakap, carta alih ni adalah dalam bentuk grafik. Okey, jom. Kita ulang kaji balik apakah itu carta alih. Okey, seperti yang kamu sedia maklum, carta alih ni merupakan langkah penyelesaian yang ditulis dalam bentuk grafik. Cikgu ulang, yang ditulis dalam bentuk grafik. Bila cikgu cakap bentuk grafik ni, kamu kena bayangkan, oh grafik ni dia ada gambar, dia ada bentuk, dia ada anak panah. Itu dia ada bentuk, dia ada anak panah. Itulah dinamakan grafik. Dia bukannya kamu tulis panjang-panjang tu. Tak, itu dah namanya tulis panjang-panjang tu dah jadi ayat dan juga karangan. Okey, ini dalam bentuk grafik special. So, jom. Okey, cikgu bagi contoh kepada siapa yang tak tahu contoh dia. Okey, cikgu bagi dulu situasi supaya kamu dapat tahu apa yang berlaku ni cikgu. Okey, sebab apa? Dalam nak menulis sudokod, dalam nak menulis carta alih ni, dia perlukan situasi dan juga masalah. Situasi ataupun masalah. Kalau tak ada situasi atau masalah ni, macam mana kita nak buat sudokod ataupun carta alih, betul tak? Okey, mesti kena ada situasi. Okey, situasi dia di sini, macam biasa Arif bangun pada pukul 5.30 pagi, dia membersihkan dirinya dengan mandi dan menggosok gigi. Lepas tu dia memakai baju sekolah, menunaikan solat subuh berjemaah. Selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya, dia ke sekolah menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Ini adalah latihan yang kamu minggu lepas, betul tak? Kali ini, minggu lepas tu, cikgu tunjuk macam mana kamu nak tulis sudokod. Kali ni cikgu nak tunjuk macam mana nak kamu nak tulis, nak lukis carta alih ni, okey? Pertama sekali mestilah kamu buat dulu sudokod ni. Berdasarkan apa? Berdasarkan situasi yang cikgu dah bagi. Situasinya apa? Situasi dia macam mana, okey? Maklumat-maklumat yang ada dalam situasi tu kamu jelmakan dalam bentuk sudokod. Kamu tulis sudokod. Yang penting kamu kena ingat dalam sudokod mesti mula dengan perkataan mula dan akhirnya tu
perkataan tamat. Barulah ia dinamakan sudukut. Sebab itu adalah ciri-ciri khas dia. Okey? Mesti ada perkataan mula dan tamat. Dia punya dia punya maklumat nak cari mana? Dekat situasi. Okey? So, dia bangun daripada dia mula, perkataan mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat berjemaah, sarapan bersama-sama pergi sekolah dan tamat. Okey? Sudukut. Dia punya langkah-langkah dia tu kita boleh tengok daripada awal sehinggalah akhir. Macam mana nak tulis dalam cetak Ali? Mudah sahaja. Kita tulis macam ni. Itulah dia. Mudah saja. Dia ada bentuk, dia ada anak panah yang menunjukkan langkah-langkah dia. Bermula daripada mana? Perkataan mula sehinggalah perkataan tamat. Okey, kamu tengok dia punya susun atur. Langkah-langkah dia tu. Dia ikut apa? Dia ikut yang sebelah dia, sudukut. Dia ikut sudukut. Sudukut tulis macam mana? Macam itulah kamu tulis dalam carta alih ni. Apa yang beza sudukut dengan carta alih? Carta alih dia dalam bentuk grafik. Okey, kamu tengok. Ada bentuk petak-petak dan ada juga anak panah yang menunjukkan dia punya langkah-langkah. Okey, tak faham cikgu? Okey, tak apa. Cikgu bagi lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nampak? Situasi dia mudah saja nak buat kerja sekolah. Seperti minggu lepas, kamu dah tahu dah macam mana dah buat sudukut. Kacang je cikgu nak buat sudukut ni. Okey? Mestilah fikir macam mana nak buat kerja sekolah tu daripada awal sehinggalah akhir. Okey? So, sudukut dia akan jadi macam ni. Ada yang perkara wajib apa dia? Dalam sudukut, mestilah ada perkataan mula dan juga tamat. Okey? Inilah dia punya sudukut. Langkah-langkah nak buat kerja sekolah PDPR ni, yang online ni. Okey? Mula-mula buka gadget, buka Google Classroom, buka buku teks, lepas tu jawab soalan, hantar kerja dan just siap. Lepas tu screenshot, lepas tu upload. Muat naik ke dalam Google Classroom. Lepas tu akhir sekali ada perkataan tamat. Macam mana pula cikgu nak tulis sudukut ni dalam carta alih? Mudah saja semua. Sebab apa? Sudukut dah ada. Kita ambil balik maklumat yang ada dalam sudukut. Pindah ke carta alih. Jadi macam ni. Inilah dia. Adanya carta alih dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik tu ada apa? Ada bentuk. Okey, kita pulanglah. Kalau cikgu selalu buat dalam bentuk petak. So, cikgu buat petak. Lepas tu, dalam dia, mulanya tu, cikgu tulis perkataan mula. Lepas tu, tamat dia tu, cikgu tulis perkataan tamat. Itu sebab tu wajib. Kemudian, cikgu susun balik langkah-langkah dia tu mengikut langkah-langkah yang telah cikgu tulis dekat sudukut. Jadilah carta alih. Seperti kali biru ni kamu tengok. Buka gadget atau laptop, buka Google Classroom, buka buku teks, jawab soalan, hantar kerja. Itu maklumat cikgu cari kat mana carta alih ni? Carta alih ni maklumat cikgu cari kat mana? Cikgu cari dekat sudukut yang telah cikgu buat dah tadi. Langkah-langkah dia tu. Okey? Okey, tamat Okey, cikgu harap kamu faham. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu bila-bila masa. Okey, jom. Lagi kita sambung. Inilah dia perkara baru yang cikgu nak ajar kamu pada minggu ini. Tadi pun baru juga. Okey, tapi yang ni lagi baru. Macam mana kita nak menghuraikan masalah. Menghuraikan masalah pula. Okey, dia jangan panik. Dia bukanlah perkara yang baru sebab cikgu dah latih kamu. Cikgu dah bagi banyak dah situasi dan juga masalah. So, kamu pun dah cikgu harap kamu pun dah bersedia. Apa-apa jenis situasi dan masalah pun kamu dah boleh bayangkan macam mana nak selesaikan dia. Okey? So, kita nak menghuraikan masalah ni, kita nak menggunakan sudukut dan carta alih. Okey? So, cikgu bagi contoh yang pertama. Okey? Nak bagi kamu nampak. Inilah dia situasi satu. Amin mendapati bahawa bahan untuk projek kayunya tidak diukur dengan tepat. Masalah di situ. Kamu kena tangkap. Okey, masalahnya kayu yang Amin ukur tu tak tepat. Okey? Okey, akibat dia apa? Perkara ini telah membuatkan Amin tidak dapat menghasilkan projek kayunya dengan betul. Sebabkan Amin ni dia salah buat kerja, dia salah nak ukur kerja dia, menyebabkan dia tak boleh nak buat. Ukuran dia tak betul, so dia tak boleh nak buat projek kayunya.
Jadi, apakah langkah-langkah untuk mengatasi situasi tadi? Okey, masalah dia Amin tak dapat nak ukur dengan betul. Jadi, langkah untuk mengatasinya adalah cara apa? Cara untuk kita buat ukuran dengan betul. Okey? So, jadi cikgu akan tengok situasi. Okey, cikgu dah analisis situasi betul-betul. Okey, cikgu akan tulis cara-cara nak ukur cara-cara nak ukur dengan betul. Okey, cikgu dah fikir dah langkah-langkah dia nak ukur dengan betul ni macam mana. So, cikgu perkara pertama cikgu akan buat apa? Cikgu akan buat sudukut terlebih dahulu. Okey, cikgu buat sudukut. Ini dia hasil dia, sudukut. Okey, ada perkataan mula, ada perkataan tamat. Okey, di tengah-tengah dia cikgu akan letak langkah-langkah dia. Yang pertama, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Letakkan mata-mata secara menegak pada bahan yang diukur supaya dia tak ukuran dia lebih tepat. Okey, buatkan satu tanda dengan jelas. Tanda dengan jelas supaya masa kita nak potong tu dia tak lari ukuran dia. Okey, jadi ukuran dia tepat. Okey, pertanyaan cikgu di sini. Adakah sudukut cikgu ini, adakah sudukut cikgu ini dia menyelesaikan masalah? Masalahnya dekat mana? Dekat situasi. Okey, cikgu bagi masa kamu fikir. Okey, tamat. Jawapannya adalah ya. Mestilah sudukut yang cikgu buat ini mengatasi masalah yang ada dalam situasi. Situasi tadi Amin tu. Amin ada masalah apa? Amin ada masalah nak ukur bahan dengan betul. Jadi cikgu bagi dia solusi. Cikgu bagi dia langkah-langkah untuk ukur bahan dengan betul. Inilah dia dalam bentuk sudukut. Ada perkataan mula, ada perkataan tamat. Okey? Macam mana cikgu nak terjemahkan dia dalam ni pula? Cikgu nak buat daripada sudukut, cikgu nak tukar ke carta alih. Macam ni. Inilah dia. Carta alih dia. Ada perkataan mula, ada perkataan tamat. Di tengah tu, cikgu buat langkah-langkah untuk mengukur dengan betul. Langkah-langkah nak mengukur dengan betul dekat carta alih ni, cikgu nak ambil kat mana? Cikgu ambil dekat sudukut yang telah cikgu hasilkan. Okey? Itulah penting. Sudukut dulu, baru kamu buat carta alih. Supaya mudah. Okey? Sebab apa carta alih ni, maklumat dia kamu akan ambil dekat sudukut. Jadi kamu perlu buat sudukut dulu, okey? Okey. Inilah dia punya hasil dia. Okay. Contoh yang kedua pula. Kita tengok. Jeng jeng jeng. Situasi yang kedua. Hari jadi ayah Aminah akan tiba dalam masa 1 hari lagi. Jadi, Aminah terfikir untuk membuat kek jagung untuk ayahnya. Aminah perlu menyiapkan kek tersebut dalam masa yang singkat. Masalahnya kat sini apa? Aminah nak buat kek jagung. Jadi dalam fikiran cikgu kena fikir, Aminah dah buat kek jagung. Itu adalah masalah Aminah. Jadi cikgu kena fikirkan cara-cara nak buat kek jagung. Betul tak? Sebab apa? Masalah Aminah sekarang ni, dia nak buat kek jagung untuk hari jadi ayahnya. Jadi cikgu kena fikirkan kat Aminah cara-cara nak buat kek jagung. Jadi, apa yang perlu kita buat dulu, murid-murid? Mestilah kita kena hasilkan sudukut terlebih dahulu. Okey, inilah dia sudukut dia. Mula, ada perkataan mula, ada perkataan tamat. Okey, mula gunakan mixer, pukul telur dan gula sehingga kembang. Langkah kedua, masukkan soda berkarbonat. Pukul lagi sehingga sebati dan masukkan tepung gandum. Pukul lagi sehingga semuanya sebati. Oleskan mentega. Cairkan mentega di permukaan kuali, tuangkan 1 sendok dan biarkan seketika sehingga masak. Taburkan kacang, jagung, gula dan margarin. Tamat. Nampak tak? Inilah dia cara-cara nak buat kek jagung. Contoh. Lepas tu, kalau kamu tengok sudukut yang cikgu bagi ni, mengatasi masalah tak? Menyelesaikan masalah Aminah tak? Aminah nak buat kek jagung, cikgu bagi langkah-langkah buat kek jagung dalam bentuk sudukut. Yes, dia mengatasi masalah, menyelesaikan masalah Aminah. Jadi, macam manakah cikgu nak buat carta alih? Yes, cikgu akan tengok sudukut cikgu. Okey? Carta alih cikgu akan berbentuk seperti ini. Ada perkataan mula, jangan lupa. Ada perkataan tamat. Cikgu ulang banyak kali ni.
Kalau kamu lupa untuk tulis perkataan mula dan tamat, jadi dia automatik salah. Okay. So, adanya grafik, adanya bentuk petak-petak-petak, adanya langkah-langkah. Langkah-langkah nak ambil mana? Ambil dekat sudut. Okay, mudah saja. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay. So, tamat sudah kelas kita pada hari ini. Mudah saja macam mana kita nak menghurai masalah yang diberi. Okay. Kalau kamu tanya cikgu, apa beza yang sebelum-sebelum ni kita belajar, situasi yang sebelum-sebelum ni kita belajar dengan menghuraikan masalah ini. Okey, cikgu bagi terang kat kamu. Okey, perbezaan di antara yang sebelum ni, situasi yang sebelum ni, kamu baca saja, oh kamu dah nampak dah. Dia nak ini, dia nak itu. Dia nak ini, dia nak itu tu maksud dia, okey, kalau dalam satu penyataan tu, situasi tu, okey, Amin nak buat TOS contoh. Dia lebih, bila kamu baca tu dia jelas. Okey, dalam menghuraikan masalah ni, dia macam sembunyi sikit. So, kamu kena fikir. Dalam soalan tu, kamu kena fikir. Apakah masalahnya? Kena pasti, apakah masalah dia? Lepas tu, kamu buat sudut, kamu buat carta ahli. Okey. Dekat sini, yang kamu nampak ni, okey, ini adalah latihan kamu. Okey. Ini adalah latihan kamu. Cikgu nak terangkan sikit. Ada dua topik. Okey, topik yang pertama adalah carta ahli dan juga topik yang kedua adalah menghuraikan. Okey. Topik yang pertama, soalan dia tu, kamu buat carta ahli sahaja. Okey, kalau kamu dapat sudut kod, cikgu memang bagi kamu A. Okey. Kamu buat sudut kod, kamu buat carta ahli. Okey? Cara penyediaan mi goreng tu, kamu buat sudut kod, kamu buat carta ahli. Dia. Okey. Itu satu. Yang kedua, okey, untuk topik yang kedua ni ada dua soalan. Ada dua situasi. Nampak kat situ ada dua situasi. Jadi, apa yang perlu kamu buat benda yang sama, kamu menghasilkan sudut kod dan juga carta ahli berdasarkan situasi tu. Kamu baca situasi tu, ada dua situasi tu kan? Okey. Kamu buat sudut kod dan juga carta ahli. Jadi, latihan ni kena ada berapa sudut kod dan carta ahli? Ada semuanya ada 3 sudut kod, 3 carta ahli. Itu saja untuk minggu ni. Kamu hasilkan ikut soalan dia. Okey? So, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu. Okey? Akhir sekali, sekian terima kasih. Jangan lupa siapkan kerja di Google Classroom. Okey, sampai berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.